Ustaz, katanya Ustaz wali kita dah sampai ke ayat 26, 25 kita dah habis dalam minggu yang sudah. Masih surah Ar-Rahman. Marilah kita baca Fatihah dulu sekali, hadiah kepada ibu bapa kita dan juga guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapa sekalian, tadabbur kita untuk sesi kali ini ialah bermula ayat 26. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis di situ dulu. 26 ayatnya hingga ayat ke-30. Kullu man 'alaiha fan ni satu kita nak kata apa pengisytiharan lah. Allah announcement, buat satu announcement. Kullu man 'alaiha fan. Setiap Tuhan jadi ni atas dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap di atasnya bumi ni akannya binasa. Bila sebut binasa ni, Allah jamin semua benda yang Allah cipta, kita panggil makhlukat, barang kena cipta. Adanya hak mencipta, tetapi yang mencipta ni nak binasakan semua benda yang sudah dicipta. Itulah hari pembalasan. Harinya kiamat. Jadi setiap makhluk ni fan akan binasa. Kalau kita tengok kepada ayat ni, Ibnu Abbas pernah sebut, Allah kata Allah akan binasakan semua sekali. Benda atas bumi dan benda yang hidup di atas, yakni langit. Kerana kita kena ingat, binasa ni bukan kita saja di bumi. Semua alam. Sama ada alamnya, alam tempat tinggalnya malaikat. Malaikat Jibril mati. Apa lagi benda-benda yang Tuhan jadikan yang kita tak tahu di alam ghaib, semuanya mati. Hatta iblis yang diberi tempoh nyawanya sehingga hari kiamat pun mati. Ya, jin boleh mati sekarang. Tetapi iblis Tuhan beri tangguh. Maknanya tangguh ni ulama kata iblis saja. Syaitan mati. Iblis yang ditangguh nyawanya sehingga kiamat. Sebab dialog dalam suratul A'raf tu ialah iblis dengan Allah, bukan syaitan. Syaitan ni adalah anak pinaknya iblis. Ni kita baca tafsir berikutnya di masa akan datang. Cuma kullu man 'alaiha fan, hendaklah tersemak dalam fikiran kita semua makhluk. Bila sebut makhluk, di bumi, di langit. Benda yang boleh nampak, benda tak nampak. Termasuk alam-alam beku, alam cahaya. Seperti burus-burus, angkasa, semua hancur dan musnah. Fan akan musnah. Kecuali waktu tu Allah izinkan Israel sahaja belum mati. Akan mati juga. Akan binasa juga. Belum mati. Maka kerjanya mengambil nyawa, mengambil. Hatta Jibril, ketua malaikat pun diambil nyawanya oleh malaikatnya Israel. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa, dan yang kekal. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Iaitulah wajah Tuhanmu yang dzul jalali wal ikram ni memiliki, dzu tu yang memiliki, al jalal wal ikram, kebesaran lagi kemuliaan. Kalau kita tengok ayat ni, dia nak beritahu apa dia?
Dia nak beritahu yang kekalnya Tuhan, tapi ditamsilkan, dikiyahkan kekal wajahnya. Wa yabqa wajhu, wajah. Wajah ni kalau bercakap kita tak bercakap Tuhan ni. Tuhan kita tak bercakap. Dia bercakap kita. Kat mana dipanggil wajah? Jemaah sekalian boleh tengok. Di skrin tu saya buat contoh ni wajah kita. Kat mana dipanggil wajah? Inilah tempat yang dikenal orang. Tempat yang dikenal orang. Kalau sebut telinga orang tak kenal. Kalau sebut hidung saja orang tak kenal. Tempat dikenal orang ialah ni tempat ni. Yang mengandungi atas satu tempat ni, hidungnya, matanya, telinganya, tu dipanggil wajah. Jadi adakah Allah ada wajah? Ini yang jadi dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat ni yang kita sedang tadabbur ni ialah ayat dipanggil mutasyabihat. Ayat yang ditashbihkan, ditamsilkan, seakan-akan Tuhan ada muka ke, ada wajah ke, ada yadullah tangan ke, ada summa stawa 'alal arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh, Allah duduk semayang ke. Maknanya terjemahan tu kena cermat tu. Walau kita faham tapi kita terjemah tak cermat, orang hak dengar tu faham lain. Sebab tu golongan salafiyah, mereka mengambil pendekatan tak mahu terjemah, tak mahu takwil. Bila sebut istiwa, summa stawa. Bila sebut wajhullah, wajah Allah, wajah. Tak nak takwil, Tuhan kata gitu, gitulah. Tetapi keyakinan kita, walaupun Tuhan kata gitu, bukan wajah macam kita, bukan. Sini pertembungan salah faham sikit di antara perekat-perekat ni lah, aliran-aliran ni, yang saya tak berminat nak bercakap tentang pertembungan ni. Lama juga orang Ustaz Wadi, jemaah sekalian, mari juga tanya kadang-kadang, apa maksud? Saya kata maaf, saya tak pandai, saya tak tahu. Malah nak kata apa, bertegang urat soal-soal benda gini. Jadi cuma kita terang dua aliran. Salaf mengambil pendekatan tidak mentakwilkan ini. Tetapi golongan khalaf, besar jasa mereka mentakwilkan supaya menyelamatkan umat daripada apa, dia takut takdilah ada yang terkhilaf faham, ada yang terbawa sifat-sifat tak patut pada Tuhan, tak layak pada Tuhan. Jadi kita cuma terang gitulah. Ini antara ayat mutasyabihat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Teringat saya akan kalam Ibnu Abbas. Bila sebut muka ni, wajah ni, kenapa disebut wajah? Antara tempat yang paling mulia bagi insan selain akalnya ialah wajahnya. Akal ni menunjukkan kita tak gila. Bila tak gila, kita layak menerima tanggungjawab agama. Dia panggil apa? Dia taklif agama. Tetapi jangan lupa, wajah ni pula sebagai tempat diterimanya orang kepada kita secara lahiriah, secara zahiriah. Jadi kalau wajah gini, wajah Ustaz Wali, wajah begini, wajah Ustaz Rashidi, wajah begini, wajah Kak Datin Siti kita. Setiap orang ni Tuhan beri bahagian masing-masing. Dan wajah merupakan salah satu tempat yang mulia. Sehingga Kak Ibnu Abbas ditafsirkan ayat tentang wanita-wanita nusyus. Bila orang puang ni nusyus, orang rumah kita, isteri kita nusyus, dahaka, kita kena ambil tindakan, jangan biar saja kena. Kalau tak, kita dipanggil dayus. Dengar baik-baik tu. Jangan sabar ni tak bertempat tak. Bila nusyus, dahakanya orang rumah kita, isteri kita, kita kena, dengar perkataan tu, kena ambil tindakan. Kalau untuk kita tidak dipanggil dayus dalam agama. Cuma tindakan tu, bila agama ni agama wahyu, dia berhemah, ada panduan agama sebut, Quran hadis ajar. Antaranya mula-mula nasihat. Tak mahu dengar, kita berpisah dari tempat tidur. Tak mahu dengar juga, kita asing terus daripada rumah. Tak. Sebelum tu adalah susunan tu ulama tak sepakat, ada kata pukul dulu.
baru asing diri daripada rumah. Ada kata asing diri dulu tak dengar juga, baru kita pukul. Tak apalah, cuma nak kata dia termasuk dalam panduan dia ajar. Pukul di sini, Ibnu Abbas terang. Tak boleh pukul kawasan muka. Ni. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu. Kenapa disebut Tuhan tu wajah? Wajahnya ditafsir kata antara tempat kemuliaan. Hingga Allah pun tamsilkan dengan kemuliaan, kebesaran. Jadi wajah ni kata Ibn Abbas, tak boleh kita pukul. Jangan ibu bapa sekalian bergaduh, pukul muka. Pukul ni macam-macam cara lah atas muka ni. Jangan. Kalau orang yang biasa kita tengok dalam drama, dalam TV, dipukul, ditampar tu. Kalau yang teruk sangat, disimbah asid tu. Jangan. Muka ni sebagai satu tempat mulia insan. Dan dahlah tak boleh pukul di muka. Boleh pukul selain muka. Itu pun kata Ibnu Abbas seperti memukul dengan kayu sugi. Boleh bayang tak kayu sugi? Kayu sugi bukanlah panjang sangat. Kalau pukul pun tak sakit mana. Tak boleh pukul muka, pukul badan. Ini sebenarnya bila kita ni nak pukul, bukan niat tu nak beri sakit. Nak beri sedar. Awak sedar tak? Awak ni isteri, saya ni suami. Sebabnya kebanyakannya kalau tak diberi sedar, kita akan mengalami nasib macam suami-suami lain, dimarah, dipukul isteri. Jangan sampai itu. Jadi cuma yang saya nak beritahu tadi, wajah menunjukkan kemuliaan, sehingga dalam ayat ni pun disebut wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada satu hadis seingat saya, ya, doa mengandungi doa tentang memuji Tuhan. Nanti kita tengok doa tu dalam kitab-kitab tafsir. Cuma hari ni kita nak tadabbur ringkas sambil saya tengok makna Quran makna ni, Quran terjemahan ni. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan tanya, mana lagi lah nikmat Tuhan? Ya, yang kamu tak rasai, tak nikmati, rasa belaka dah. Ya. Dalam arti kata bukan Tuhan tanya untuk jawapan, tapi Tuhan ingatkan, tanya untuk mengingatkan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi, yas'aluh. Cuba tengok makna tu. Yas'aluhu, meminta kepadanya. Kalau nak terjemah harfiah, kalimah demi kalimah, ya. Yas'aluhu, meminta semua kepadanya, kepada Tuhan. Siapa? Man fis samawati wal ard, apa yang ada di langit. Malaikat minta dengan Tuhan. Makhluk minta dengan Tuhan. Hatta iblis dalam suratul A'raf dia minta dengan Tuhan. Apa iblis minta dengan Tuhan? Jemaah sekalian, saya nak tanya jemaah sekalian, kita baca Quran seumpama lepas sembahyang tu dalam suratul A'raf tu. Iblis pernah minta dengan Tuhan. Minta apa? Silalah wakil seorang jawab tu. Iblis minta apa dengan Tuhan? Minta apa? Ustaz Wali, tak ada bunyi jemaah kita ni. Ke mereka bunyi saya tak dengar gamaknya? Apa iblis minta dengan Tuhan? Jemaah sekalian. Untuk menyesatkan umat Islam. Betul satu. Cuma secara tepatnya lagi, minta apa? Minta tangguh. Minta tangguh homo. Jangan mati macam jin, macam syaitan, macam manusia, macam haiwan. Makna Tuhan kata, engkau diberi tangguh. Sehingga ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kebangkitan. Makna umurmu ni panjang, tak akan mati. Jadi pernah iblis meminta dengan Tuhan, umurnya panjang, jangan mati. Dan Allah kabulkan. Jadi yas'aluhu, ayat ni kata yas'aluhu, meminta semua kepada Tuhan, man fis samawati wal ard, apa yang ada di langit di bumi, tak kira apa jenis makhluk, termasuk iblis, laknat Allah padanya tu pun dia minta kepada Tuhan. Berdasarkan ayat ni kita baca dalam suratul Ikhlas ni, kita panggil tafsir bil tafsir. Tafsir bil Quran. Ada tafsir bil Quran, ada tafsir bil hadis. Ada kita tafsir dengan ayat Quran supaya saling menguat
ayat itu dengan ayat lain. Ada kita tafsir dengan hadis supaya diterang akan ayat itu supaya menjadi faham dengan hadis. Seperti bila Quran kata wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Baca dalam Quran 114 surah ni, 113 ada bismillah, satu je tak ada bismillah. 6,236 ayat Quran mengikut pendapat yang masyhur tak ada disebut tata cara Quran. Ya, tata cara semayang dalam Quran. Mula-mula akad takbir, baca tahiyat, lepas begitu jangan bergerak. Ni rukun fi'li, rukun qauli. Tak ada disebut. Tapi disebut bila? Dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Maka Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi semayang depannya Kaabah, Jibril duduk depan Nabi, Nabi nampak Jibril ajar Nabi semayang, sahabat tak nampak Jibril, sahabat hanya nampak Nabi. Tu Nabi kata, sallu, semayang ya, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu nampak aku. In bracket, aku nampak Jibril. Dekat mana Nabi semayang? Dekat Syazarwan. Apa dia Syazarwan? Kaabah tu, selepas pintu Multazam tu, sebelum nak sampai Hijri Ismail tu, kita akan tengok ada beberapa keping tile. Tile ni dia warna lain sikit daripada tile-tile lain yang duduk pada asas Kaabah. Bukan pada tile kita pijak. Tile kita pijak warna putih. Asas Kaabah. Dia Kaabah ni gini. Asas dia, tapak asas dia bukan gini. Dia gini. Dia tak boleh buat gini. Orang meniti atas ni. Bila buat gini, letih kita kaki nak duduk gini. Nak duduk gitu. Sebab hidup gini. Berapa keping ni? Dia ada berapa keping. Warna lain sikit. Kenapa warna lain? Bukan sebab tie tak cukup. Waktu pasang tie di Mekah Kaabah tu bukan. Dia sengaja letak warna lain sebagai tanda. Itulah tempatnya Syazarwan. Tempat Jibril mengajar Nabi solat. Ni semua saya kira jemaah dah maklum dah ni. Jadi, kita panggil tafsir bil Quran. Tafsir Quran dengan ayat Quran. Ada ayat Quran sebut, apa dia ni, hatta iblis dan makhluk lain bergantung pada Tuhan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepadanya seluruh penduduk langit dan bumi makhluk. Baik di langit bumi. Quran kata, apa ni, Allahus Samad. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah tu satu. Allahus Samad. Apa dia As-Samad? Tempat bergantung sekalian hajat makhluk. Jadi makhluk ni tempat dia minta Tuhan. Bila tempat dia minta Tuhan dan makhluk tu ramai, banyak, kita tak tahu terlalu banyak. Tengok National Geography tu barulah tahu. Dasar laut tu macam-macam jenis makhluk lagi. Ya Allah. Kayanya Engkau ya Allah. Maka kita puji. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci ya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Maha besar. Kerana mengenangkan apa dia? Ramai banyaknya makhluk Allah yang Allah cipta. Tapi tunggu dulu. Bila banyak ciptaan Allah, jemaah sekalian, banyaklah permintaan makhluk kepada Tuhan. Anak kita berapa orang di rumah tu? Berapa orang di rumah? Kalau saya boleh tanya seorang jemaah kita, bukan nak tanya sangat tu, nak ajak teman berbual. Sebab seorang sangat saya. Saya nak tanya Kak Mazita Abdullah ada tak tu? Kalau ada jawablah. Saya Ustaz. Kalau ada. Kak Mazita ada ke tak tu? Ada Ustaz. Saya tak ada anak Ustaz. Baik. Didoakan mudah-mudahan selamat berkat Kak Mar. Semua kasih, perbuatan. Semua perbuatan Tuhan ni molek, indah, baik belaka. Baik. Saya tanya seorang lagi tu Kak Maya. Kak Rahilah ada tak tu? Kalau ada jawablah. Saya ada Ustaz. Alhamdulillah saya ada Ustaz, ada dua.
2 orang anak. Kak Rahilah dari mana? Kak Rahilah dari Kelantan ke tu? Saya duduk di JH, Jenderal Hilir. Denderam Hilir. Baik. Kak Rahilah, anak 2 orang tak? Ya, ya. Anak 2 orang kita ni kalau lah kita nak sudah 2 orang ni, kita nak tunai hajat banyak dah tu 2 orang minta macam-macam. Saya buat contoh dah kalau bukan anak Kak Rahilah tu. Hak ni nak mutu, hak tu nak kereta, hak tu nak suruh baba atau ke sekolah. Hak tu nak menikah, hak tu banyaknya hajat anak. Tu baru anak rumah 2 orang. 2 orang. Yang orang ni nak minta baikkan Ha. calon isteri. Tu dia. Tu saya kata tu. Tu kita kata tu. Macam-macam hajat anak kita, walaupun 2 orang Kak Rahilah. Cuba bayang ya. Jemaah sekalian, cuba bayang ya. Tuhan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepadanya apa ada di langit di bumi. Ni Tuhan beritahu kita ni. Awak tahu, awak tak tahu, terpulang. Tapi saya nak beritahu awak, kata Tuhan, manusia, jin, makhluk, haiwan, angin, bukit, bukau, makhluk beku, makhluk cair, semua kalau sebut makhluk. Apa maksud makhluk? Yang dicipta. Minta semua kepada Tuhan. Al-Quran kata, Allahu samad. Allah tempat bergantung sekalian hajat. Hatta iblis hak laknat tu pun minta dengan Tuhan apa dia? Berilah aku tempoh Tuhan. Aku akan bukti pada kamu. Adam ni, anak cucu dia ni, dahaka pada kamu. Tengoklah. Tuhan kata apa dia? Engkau diberi tempoh sampai kiamat. Kiamat, mati, termasuk iblis. Baik. Jadi sekarang ni cuba dengar. Bila Allah kata, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepadanya apa yang ada di langit di bumi. Sedangkan makhluk ni terlalu banyak sampai tak boleh nak kira. Pelbagai jenis, kadang-kadang kita pun tak tahu jenisnya. Apa jadi? Ibaratnya apa jadi pada Allah lah kita kata. Allah ni maha berkuasa. Tak ada apa berlaku pada Tuhan. Kerana Allah terkaya daripada ditentukan. Sedang Tuhan ni faqaddarahu taqdirah, yang maha menentukan. Cuma Tuhan cerita dirinya, zatnya sendiri. Baca tu ayat berikutnya tu. Apa disebutnya? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaum, setiap hari, huwa Allah fi sya'n, dalam kesibukan. Macam mana tu? Nak tanya jemaah. Ustaz Wali molek juga kita belajar tadabbur ni. Jangan ustaz seorang je bercakap ni. Biar jemaah bunyi juga. Nak tanya jemaah ni. Dah tadabbur baca Quran lepas sembahyang sokmo tu. Abang Mak Sanuri saya ada tak tu? Kalau ada Abang Mak Sanuri saya tu, besar hati boleh saya bercakap Abang Mak Sanuri tu. Ada Ustaz. Ya, Abang Mak. Agak-agak Abang Mak. Bila Tuhan kata, kulla yaum, setiap hari, huwa, yakni Allah, fi sya'n, dalam kesibukan. Syak ni sibuk. Sibuk apa abang agaknya? Sibuk apalah Tuhan? Dah Tuhan maha kaya, dah sibuk apa? Kita kalau dah kaya, dah sibuk dah pergi pejabat, lawan jam, duduk di rumah ajalah. Dia, Abang Mak, saya sebut, saya terang Abang Mak ya. Okey. Sya'n ni sibuk. Setiap masa Tuhan disebut, Tuhan yang sebut, bukan kita sebut. Tuhan kata dirinya dalam kesibukan. Ini yang panggil tadabbur ni. Kesibukan di sini ialah menunaikan hajat makhluk. Kena faham baik, makhluk terlalu banyak. Bila banyak Allah, setiap orang bermak minta dengan Tuhan lepas sembahyang bukan satu saja. Banyak. Minta sihat, panjang umur, Allah rezeki. Kalau sakit pun jangan sampai terbaring atas tilam. Sakit sikit-sikit sudahlah Tuhan. Sebab kalau terbaring atas tilam, takut anak-anak ramai tu dia bunyi sama sendiri. Abang Long lah pula jaga. Kak Ngoh je jaga tiap-tiap hari. Kita yang dengar terbaring atas tilam kecil hati. Jadi kita minta dengan Tuhan, sakit-sakitlah Tuhan. Tapi janganlah banyak sangat. Begitulah. Gitu Abang Mak ya. Okey, terima kasih Ustaz.
Sama. Jadi jemaah sekalian, bila Allah sendiri kata kulla yaum, yaum ni walaupun sebut hari, terjemah lebih tepat ialah setiap masa. Setiap masa. Yaum ni hari. Apa maksud hari? Hari ni maksud dia masa. Apa maksud umur? Umur ni maksud dia masa. Sebab umur ni terdiri daripada masa, hari, tahun. Jadi setiap masa manusia dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Mana setiap detik masa umur manusia rugi. Manusia ni rugi sebenarnya ni. Jadi bila disebut kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap masa dia yakni Allah sendiri yang declare dalam kesibukan. Kenapa? Menunaikan hajat makhluk. Kalau kita baca tafsir, seingat saya ada 4 hajat besar makhluk yang tak ada orang boleh buat. Pertama, mengkabulkan doa. Kedua, memberi apa yang orang minta. Tak ada orang boleh beri semua benda yang diminta. Hatta Nabi Sulaiman, Allah beri kerajaan besar tu, binatang, haiwan pun dia beri makan. Maka dikumpul makanan banyak, mari ikan besar, makan sekaligus makanan-makanan hak dikumpul lama dah tu. Menunjukkan apa dia? Pemberi rezeki ni Tuhan. Ni Allah tunjuk ajar ya kepada manusia, kepada Nabi Sulaiman. Jadi nak kata di sini, setiap masa Allah zat yang maha agung dalam kesibukan. Allah yang kata, Allah yang declare. Sibuk apa dia? Kata ulama ada 4 benda besar. Pertama, mengkabulkan doa orang. Tak ada orang boleh kabul doa orang. Kedua, memberi apa yang orang minta. Tak ada orang boleh beri semua benda yang minta. Ketiga, menyembuhkan orang gila. Mana ada orang boleh sembuh orang gila. Penyakit kusta boleh. Penyakit jantung boleh. Penyakit buah pinggang, boleh. Tetapi penyakit gila, cuba beritahu saya. Ada orang boleh sembuh orang gila? Gila ni berkait akal. Tak ada orang boleh sembuh orang gila. Kecuali orang gila tu asal dia waras jadi gila. Tapi kalau gila dari kecil, Tuhan beritahu kat mana tak berumur gila. Tak ada. Ini dikatakan kerja Tuhan menyembuhkan orang gila. Dan keempat, membebaskan tawanan. Ini saya ingat saya dalam tafsir sebut. Bebaskan tawanan. Tawanan ni tuan, betul raja-raja penguasa boleh bebas. Tapi hati dia rasa nak bebas, siapa beri? Tuhan. Jadi, kulla yaumin huwa fi sya'n. Ni mustahak kita tadabbur Quran. Bila tadabbur gini, baru kita rasa nak menangis. Rasa Allahu Akbar. Luahnya ilmu Allah. Banyaknya kita tak tahu. Besarnya kuasa Allah. Lemahnya kita. Ni mustahak tadabbur. Mustahak tadabbur. Baik, kita sambung lagi tu. Ayat berapa pula tu? Ayat berikutnya ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Jawab dia, tak ada Tuhan. Semuanya molek belaka. Engkau telah beri banyak, yang kurang syukur sahaja. Ya. Kemudian kita sambung ayat yang berikutnya. Ayat 31 Ustaz Ali ya. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Apa maksudnya tu? Kita baca dulu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita habis itu dululah. Apa maksud dia? Kalau sebut sanafrugu lakum ni, Quran terjemahan kita sebut sini ayyuhas saqalan, kami akan ni kalau sebut bahasa Arabnya cuba tengok ayat tu. Kalau ada huruf sin tu, sanafrugu, sa, sin. Sa ni dia bawa makna akan, will. I will do. I will.
Jadi bila sebut sin, huruf sin tu saja ada makna dalam bahasa. Jadi belajar Arab, kita belajar dengan tadabbur Quran. Bila sebut sanafruhu lakum, akan kami. Itu dia. Dia sebut apa dia tu? Sanafruhu lakum, kami perhatikan tak sepenuhnya kepada manusia dan jin tu ayyuhas-saqalan. Ya. Yang ni bila sebut sini, bila sebut sanafruhu ni, kita nak terjemah guana Ustaz Wali, nak cuba tadabbur tu. Sanafruhu ni, ginilah kita nak kata gini. Bila kita perhati, kita akan analyse. Ni kalau makhluk, Tuhan tak gitu. Tuhan nak analyse, apa Tuhan maha menentukan. Tapi nak sebut kalimah sanafruhu tu, dah kita berkata tadabbur. Bila kita perhati satu benda, satu perhatian yang mendalam ni membawa kepada analyse. Kita akan fikir, kalau dia gini, dia mesti gini. Kalau buat gini, dia jadi gini. Jadi untuk mengelak jadi gini, kita kena buat gini. Nampak tak kita rancang? Rancang ni kita panggil checklist kita, rancang kita. Tuhan tak panggil rancang. Tuhan dipanggil takdir. Tuhan tentukan. Itu beza kita dengan Tuhan. Kita rancang, Tuhan tentukan. Takkah kita sebut gitu? Kita hanya merancang tapi Tuhan menentukan. Ada apa tu? Lagu ke apa, tak ingat saya. Kita hanya merancang tapi Tuhanlah tentukan. Betul sungguh dia kata tu. Makna kalau manusia duduk pada level makhluk, dia panggil rancangan. Tapi duduk pada level Tuhan, dia panggil ketentuan, takdir. Baik. Sanafruhu, itu maksud dia tu. Sanafruhu lakum ayyuhas-saqalan. Akan kami tetapkan, takdirkan. Bukan rancang dah tu. Akan kami perhati ni, makna bukan saja perhati, kami tetapkan kepada kamu berdua. Wahai jin dan manusia. Makna lemah kamu tu. Kami yang atur. Kami atur. Sebab tu dia kait dengan ayat nanti. Fangfudhu. Dia kalau gagah sangat, tembuslah langit. Tembus. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tak boleh. Tak boleh. Kamu lemah. Kecuali ada pengecualian dia bisultan dengan kekuatan. Kekuatan sini banyaklah ulama tafsir dengan ilmu sebagainya. Jadi orang boleh sampai naik ke bulan tu. Walaupun kita rasa ragu-ragu, ya ke tak bulan. Orang naik ke langit tu, langit mana awak naik? Mungkin tepi-tepi bera, orang Terengganu panggil bera. Bera baru, tepi tu baru. Tapi nak dikatakan apa dia? Nak katanya, kerana Allah beri kekuatan ilmu sultan. Sambung ayat tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi nikmat Tuhan hendak kamu dustakan? Betul, tak ada. Ya ma'syaral jinni. Wahai, dia kata, ya ma'syaral jinni. Wahai golongan jin dan juga jin wal ins dan juga manusia. Ini istata'tum, sekiranya kamu mampu, ya mampu. Min aqtaris samawati wal ard, melintasi ya penjuru langit dan bumi, fanfudhu, maka lintahlah. La tanfuduna illa bisultan, tidak dapat kamu tembus melainkan dengan kekuatan. Maknanya nak khabar di sini, kalau kita nak terjemah secara mudah. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Ini istata'tum. Cuba baca Arab dengan murak dia, dengan kehendak dia. Ni dalam kelas kita ni ada guru-guru bahasa Arab ni. Tolong betul lah kalau saya salah. Al-muradu bihi, yang dikendaki dengan nas ini. Apa dia? Inistata'tum. Cuba analyse sikit, tadabbur sikit. Jika kamu mampu. In ni, kalau ataupun jika, sekiranya. Kerana bila sebut jika, sekiranya Ustaz Wadi,
Dia benda ni tak confirm lagi. Kalau awak mampu. Bila sebut kalau. Itu kita cakap. Jika. Jadi, Allah guna kalimah ni menunjukkan apa dia? Lemah awak ni manusia. Lemah. Walaupun awak besar diri, rasa lebih sikit pada orang. Hak jenis semayang banyak, pula dia rasa dia baik pada orang pula. Astagfirullah. Tak bolehkah kita humble? Jadi orang yang bukan siapa-siapa. Walaupun beramal kita rasa banyak lagi kurang kita. Tak bolehkah gitu? Sebab tu Tuhan kata, ini stata'tum. Jika kamu mampu. Walhal belum tentu. Ini stata'tum. Antam fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. Tak, dengan lemah kamu ni tapi rasa besar diri tu, cuba tembus langit. La tangfudu, kata Allah. Tak boleh. Tetapi, illa bisultan, kecuali dengan izin Allah, perintah Allah. Ibaratnya ginilah. Tuhan suruh jadi baik. Awak pilih sebaliknya. Dah kalau awak nak pilih. Tu kita panggil pilih. Quran ni, ahli sunnah wal jamaah ni. Ya, dia sebut apa dia? Dia sebut, wahadainahun najdain. Kami tunjuk kepada kamu dua jalan. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni, ahli sunnah sungguhlah. Jangan nampak macam ahli sunnah. Letak nama ahli sunnah, tak semesti ahli sunnah juga. Dia ahli sunnah ni ada sifat dia, ada disiplin dia, ada sifat lembut dia. Lain. Jadi pandangan kita ahlus sunnah wal jamaah itulah bila Tuhan kata wahadainahun najdain, kami tunjuk pada kamu dua jalan. Tuhan tunjuk wahadainah. Maknanya Tuhan tunjuk, kita pilih. Jadi soal nak jadi baik jadi jahat betul dengan hidayah Tuhan. Tapi siapa yang pilih? Kita pilih. Kalau kita pilih nak jadi baik, Tuhan tunjuklah jalan baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sebab aku nak jadi baik. Mana nak tu kita baik. Nak khabar sini. Bila kata kita nak jadi, Tuhan suruh jadi baik. Kita nak jadi jahat. Nak tadabbur ni. Ini stata'tum apa tu? Ini stata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ardh. Kiranya Tuhan suruh kita jadi baik, sekiranya kita pilih jadi jahat. Maka kalau awak nak jadi jahat, ni nak khabar ni. Kalau kamu mampu jadi jahat, jadilah ibaratnya. Tapi kamu tak boleh lari daripada kejahatan kamu. Ibaratnya, kalau kamu tembus pun langit ke-7 pun, kamu tak lari daripada kekuasaan Allah. Kita ni pergi ke mana-mana dikepung oleh penjuru langit, penjuru bumi. Yang mana setiap penjuru ini dijaga malaikat-malaikat Allah. Kita tidak akan dapat lari daripada Allah, dari pengawasan Allah. Maka Tuhan kata, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudu. La tanfudu. Tak boleh. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan di sini, siapa yang maha kuat? Allah sajalah. Jadi kecuali dengan kehendak Allah, walaupun ada tafsir kata kecuali dengan ilmu. Ilmu pun mari dari Allah. Sedikit kajian umum lah kita kata. Manusia ni lemah, ibu bapa sekalian. Lemah apa ustaz? Kan dia cerdik, ada harta, ada pengaruh, kajian dia banyak. Betul, tu sesama awak. Di sisi Tuhan awak ni nothing, tak ada apa. Itu yang paling takut. Di sisi manusia kita ni somebody lah. Di sisi Tuhan, Allah, kita nothing, tak ada apa pun. Keluar mana-mana orang sambut. Di sisi Tuhan, tak ada apa pun. Itu yang kita takut. Jadi nak kata di sini, manusia ni punya lemah, boleh tak tolong rasa diri itu lemah? Lagi hina kepada Tuhan.
ada 5 benda yang kita tak akan tahu. Ni kata Quran ni, kata Quran. Kecuali Tuhan beri ilmu. Tu dia sebut tadi, illa bisultan. Bisultan ni ada penafsirannya kata ilmu. Dan ilmu dari Allah. Makna kecuali dengan ketentuan Allah. Ada 5 benda manusia tidak akan tahu kecuali Allah beritahu. Apa dia Ustaz Wadi jemaah sekalian? Jawapan dia tu ada pada ayat paling akhir surah Luqman. Catat. Surah Luqman. Catatlah tu ya. Ada 5 benda manusia tak akan tahu. Apa dia saya bacakan? Hadis ni, ayat ni pun ada disebut pula dalam hadis Aisyah dan Masruq tentang Isra' Mi'raj. Allah kata gini dalam ayat terakhir surah Luqman. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Satu ya. Sesungguhnya di sisi Allah sahajalah pengetahuan tentang kiamat Ustaz Wali. Maknanya Li, tak ada orang tahu bila berlaku kiamat Ustaz Li. Hanya Allah sahajalah, sebab Allah kata innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu pengetahuan bila berlaku kiamat, tak ada orang tahu. Kecuali kalau Allah nak beritahu. Illa bisultan. Allah nak beritahu. Orang buat kajian macam-macam. Dia kata 2012 akan berlaku kiamat. Maka dia buat filem. Tak kiamat juga. Tahun 1976, satu kumpulan ajaran sesat di Sweden, Scandinavia, Sweden. Jadi Scandinavian people, grup penduduk Skandinavia tu yang terpengaruh ajaran sesat tu, guru dia kata gini, kiamat dekat dah nak berlaku. Lebih baik awak mati dulu daripada jumpa kiamat. Punya huru-hara kiamat, dahsyatnya kiamat, jauh lebih baik kita mati dululah daripada jumpa kiamat. Maka pengikutnya percaya ada yang bunuh diri. Terjun daripada gunung, terjun daripada bukit. Sebab apa? Percaya apa dia? Percaya baik mati dulu pada kiamat. Allahu Akbar. Ni sesat punya manusia. Padahal Allah kata, jelas Quran sebut, tak ada orang tahu tentang kiamat. Lemah manusia ya. Illa bisultan. Kecuali Allah nak beri. Ni kita sedang tadabbur ayat ni. Kita tafsir ayat ni dengan Quran. Kedua, apa dia benda yang kita tak akan tahu? Wa yunazzilul ghaib. Iaitulah turunnya hujan. Ustaz Wali tak ada orang tahu. Nampak berangin ribut. Nak hujan kot tak turun hujan. Dan nak cipta hujan pun panasnya hari ni Ustaz Wali. Kita buat hujan lah. Tak boleh. Hanya boleh semayang ajak usaha. Tetapi Allah Maha Kaya jemaah sekalian. Sejak akhir-akhir ni pun dalam 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun dah. Allah buka antara rahsia ni. Ilmu menurunkan hujan. Sebelum ni, Tuhan rahsiakan. Manusia tak tahu sebab manusia lemah. Sebab tu dia guna kalimah sekiranya. Inistata'tum. Sekiranya kamu mampu. Dahlah disebut kamu mampu, menunjukkan kemampuan kamu terbatas. Diguna kalimah in pula, kalau, jika. 2 kali nampak lemah kita. Ni yang kita kata tadabbur ni boleh bawa menangis kita ni. Sebenarnya kalau betul tadabbur, kalau betul perhati. Belajar guru-guru kita yang faham Arab tu belajar. Kenapa in di sini? Kenapa di combine dengan kalimah kemampuan? Sebab awak ni mampu tu limit. Dahlah limit kalau mampu pula dah. Jadi Allah pun uji manusia dengan membuka rahsia tentang pembenihan awan. Ya, rupanya awan ni boleh dibenihkan, boleh dibenihkan supaya dia stimulate ni apa dia? Merangsang turunnya hujan. Itu pun kalau hujan nak turun. Berapa ramai orang benih awan tak turun enggak hujan. Tapi Allah dah buka satu ilmu, sebenarnya hujan boleh dirangsang, boleh distimulate dengan cara membenihkan awan. Tetapi walaupun awak benih awan banyak kali pun kalau Allah Ta'ala tak turun juga. Tapi dulu, ya, walaupun hujan dalam tak tentu, turun tak turun, walau awak stimulate dengan pembenihan. Dulu ilmu nak benih awan tu pun awak tak tahu.
Jadi Allah buka, Allah beri ilmu, boleh benih awan untuk stimulate hujan. Tapi hujan turun tak turun masih dengan izin Allah. Bila kami beri ilmu seperti ini, adakah manusia syukur atau kufur? Itu yang kehendak daripada Allah memberi ilmu kepada manusia. Terhasilnya tamadun dan teknologi kepada manusia. Apakah mereka ni semakin sujud tunduk pada Allah atau semakin berani? Sembahlah kami, teknologi kami tinggi. Sembahlah tamadun kami boleh beri hujan, beri rezeki pada kamu. Manusia jadi makin sesat. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi dua perkara dah tu. Ya. Pertama, bila kiamat. Kedua, turun hujan. Ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada orang tahu isi kandungan rahim ibu. Tapi Allah uji manusia sekali lagi. Sekarang diciptanya alat-alat scan. Ilmu tentang scan. Tengok rahim ibu, anak lelaki. Anak perempuan. Ni Allah uji untuk tengok manusia kufur atau syukur. Wa ya'lamu ma fil arham. Lagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada orang tahu apa nak berlaku esok hari. Tuan-tuan tahu esok nak berlaku apa? Tak tahu. Molek-molek beli tiket nak pergi Langkawi, nak pergi Sabah dekat anak sekolah di sana. PKP malam ni. Contohnya. Tak ada orang tahu apa berlaku esok hari. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada manusia tahu di bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu sawali kita mati kat mana. Adalah ulama kata, kita akan mati dan ditanam di tempat tanah kita, debu tanah kita diambil untuk buat itu. Jadi kalau orang mati di Australia, ada orang kata, asal debunya di sana, kehendak Allah. Waktu tu Australia tak ada lagi. Australia peta dunia ni baru ada setelah bumi ada. Setelah ruh manusia ada. Jadilah nama tempat tu Australia, England, Dubai, Emirat, Kuala Berang. Setara Kuala Berang tu dengan Emirat, dengan apa tu. Nak kata apa dia ni? Waktu tu tak ada lagi nama tu. Jadi ada kata, meninggal kita tempat tanah ataupun debu kita diambil ketika nak dijadikan asas penciptaan kita. La haula wala quwwata illa billah. Berapa ramai orang pergi haji tak ada sampai. Naik kapal haji, mati atas kapal. Ditanam tengah-tengah laut. Orang-orang tua kata tu, bila jemaah haji mati tak ada kubur tanam dalam laut, kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya, hilang raib ku sangka mati, kalau mati mana kuburnya Ustaz Wani. Ni kata orang tua. Baik. Dan inilah 5 perkara yang manusia tidak akan tahu. Menunjukkan lemah. Kecuali Allah beritahu. Sebab tu dia sebut tadi, ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. La tanfudu illa, terimalah hakikat kamu lemah, kamu tak boleh tembus langit, tak boleh. Illa, ada rahmat Allah situ, kecuali ada rahmat Allah sikit situ ya, kecuali bisultan, dengan izin Allah. Izin Allah ni lah ada yang kata ilmu. Allah beri ilmu, maka manusia makin maju, makin maju, makin maju. Orang dicampur hidayah dengan sebab analyze dan kajian tadi, lebih kuat imannya kerana berdasarkan kepada faham ilmunya. Sebab itu Allah memuji orang ada ilmu. Apa Allah puji? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di kalangan hamba kami yang betul-betul takut pada Allah ialah ulama. Itulah orang yang berilmu. Tapi tahu saja tak timbul rasa takut, maka ilmu tak jadi fitnah, cobaan bagi dirinya. Tu yang jadi apa dia? Sembahlah kami. Sembahlah tamadun kami. Sembahlah teknologi kami. Jadi fitnah bagi dia. Ujian bagi dia. Ya. Kita sambung tu. Ayat berikutnya tu Ustaz Leo. Ya. Dekat mana tadi? La tanfuzuna illa bisultan. Ayat berikutnya ayat 24. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? In bracket memang tak ada.
maka syukur sajalah. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kamu jin dan manusia, dah. Tuhan kata tu, baca betul-betul. Yursalu alaikuma. Dikirim kepada kamu berdua. Kuma tu dua, jin manusia lah. Syuwaw. Apa dia syuwaw? Api. Ya, api. Nyala api lah. Syuwaw ni, dia sebenarnya tembaga. Syuwaw ni, syuwaw ialah tembaga. Tembaga yang cair tu. Tembaga yang cair, hasil panasnya api. Okey. Syuwaw min nar wa nuhasun fala tantasiran. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak akan dapat menyelamatkan diri lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nak cover di sini, kalau kita tengok syuwazun ni, kita nak kata cairan tembaga. Dia sebut cair. Syuwaz ni tembaga hak cair. Tembaga yang cair ni kesang daripada api. Daripada api. Makna panah. Panah tu berganda. Panah api, panah pula tembaga yang sudah cair dicucur api. Apa yang Tuhan nak khabar sini? Beringatlah kamu dua orang, jin manusia. Ada taklif agama yang perlu kamu ikut. Ada kekuasaan Allah yang besar sehingga kamu tak dapat tembus padanya. Hendaklah kamu tunduk. Tetapi kalau kamu engkar, ni dia kata. Ya, yursalu alaikum asyuwadun min nar wa nuhasun fala tantasira. Nuhas ni ada qiraat dia bahas sikit. Baca nuhus ke nuhas ke, ni ilmu qiraat lah pula. Cuma dalam tadabbur ni saya sentuh sikit-sikit nak tunjuk apa dia. Allah, luahnya ilmu Allah. Luah. Setiap kalimah tu kalau dibaca dengan dhammah, ya, baris depan nuhus, dibaca dengan fathah nuhas, dibaca dengan barisnya bawah nuhis, dia akan ada makna berubah. Makna berubah. Ni ilmu qiraat lah. Cuma kalimah-kalimah tertentu ni bila dibahas dalam bentuk qiraat, sebab dia membawa makna dan penafsiran yang berbeza. Tu jadi tafsir tu beza-beza tu berdasarkan kalimah-kalimah dibaca baris macam mana. Faham dah lah hari ni? Faham. Saya baca tu. Syuwadun min nar. Syuwadun min nar. Jadi ni untuk ahli neraka. Untuk ahli neraka. Syuwadun ni cairan tembaga. Takut dengar tu. Kalau kita baca dalam tafsir Tabari ada sebut. Dia nukilkan beberapa pandangan ulama lain lah. Syuwadun ni lidah api. Api neraka kita baca hadis kan. Dia ada lidah. Lidah dia ni menjilat-jilat. Dia cari ahli neraka duduk atas titiang sirak. Dia ambil buat turun ke bawah. Tengah titiang sirak, dia tengok ahli neraka, dia ambil buat turun ke bawah. Tu jatuh tu. Jatuh tu. Dalam titiang tu halu. Tak nampak gelap pula kerana buta atas dunia, lagi buta di akhirat. Api neraka pula mempunyai lidah, dia naik, ambil, buat turun ke bawah. Itu dipanggil syuwazun juga. Syuwaz ni lidah api pun boleh kita sebut juga. Cumanya syuwazun ni kalau baca Quran kita terjemah ni, cairan tembaga ya. Cairan tembaga. Saya sedang ingat beberapa pandangan dalam tafsir Tabari tu tentang syuwazun tu. Cairan tembaga. Tapi yang penting azab. Kita sambung ayat berikutnya. Syuwazun min nar. Syuwazun min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bila orang dah kena masuk neraka, tak ada orang boleh tolong lah. Tak ada orang boleh tolong ya. Antasira, tak ada orang boleh tolong. Antasira ni kita nak tolong diri sendiri, itu maksud dia. Suka baca tadabbur ni. Antasira ni kamu tak boleh selamat diri kamu. Jadi soalnya gini, kalau kamu pun tak boleh selamat diri kamu, kamu boleh selamat orang lain. Jawablah. Ini yang mustahak kita tadabbur. Antasira. Kalau tengok nas Quran bahasa Arab ni, dia guna kalimah tu, ya Allah, ya Rahman. Betul lah wahyu, bukan susunan manusia. Kamu tak boleh selamat diri, bermakna kamu pun tak boleh selamat orang lain.
Orang yang paling kamu nak selamat tentulah mak ayah kamu, anak isteri kamu. Tak boleh. Sebab kamu pun tak boleh nak selamat diri kamu. Padahal kau serang. Kita sambung lagi tu. Kemudian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhan yang hendak kamu dustakan? Tak ada, tak ada. Termasuk ayat 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, tu dia sebut. Nanti kita tadabbur lah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ya, mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Kenapa tak ditanya? Ya, hari kiamat dah ni. Cuba dengar lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu maksud dia. Dia nak kata di sini. Ya. Kalau kita tengok, apabila langit terbelah, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ ni bila langit terbelah sini kiamat. Sebab ada ayat Quran lain menggunakan kalimah sama juga. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. Bila langit terbelah. Terbelah sini yakni kiamat. Makna bila sebut فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. Bila terbelah langit, terbelah sini ialah sebab kiamat. Kerana banyak kalimah insyaqah ni diguna dalam ayat-ayat lain juga menunjukkan kiamat. Ya, fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, maka dia menjadi seperti warna merahnya bunga mawar tu. Comelnya Quran buat tamsilan. Dia ada dua benda sini nak khabar. Bunga ros ni comel tak? Comel. Tapi ada bahaya sikit duri dia. Tidak semua benda yang nampak comel tu tidak ada bahayanya. Seperti kita tengok Fata Morgana. Fata Morgana ni comel. Kita ingat air. Tak. Dia kering panah yang tersangat-sangat. Makna ada benda yang indah tetapi comel. Maknanya setiap nikmat Tuhan ni indah. Tetapi bahaya kalau kamu tidak bersyukur, berinteraksi dengannya. Begitu juga nak kata kiamat ni, bila terbelah, Tuhan gambarkan macam merahnya mawar. Tapi bahaya. Kadihan. Sebenarnya kadihan ni adalah tamsilan orang Arab. Arab ni punya tamsilan. Kita orang Melayu, orang Jawa baca ni payah nak faham. Sebab bukan syiar kita, bukan zauk kita. Kalaulah kita orang Melayu bacalah kitab-kitab Melayu. Pisang emas di bawah belayar. Disebut pisang emas kita tahu dah. Dia jenis kecil Ustaz. Manis, sedap. Tidak macam pisang kelabu, pisang tanduk. Kita kalau kita Melayu, jiwa Melayu, zauk Melayu, kita baca tu lain. Arab ni dia baca dia rasa lain. Sebab tu tamsilan Quran kadang kita payah sikit nak faham sebab ni tamsilan yang sudah boleh dirasa zauknya oleh orang Arab. Dia sebut apa dia? Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Bila terbelah langit kerana kiamat dan warnanya pun menjadilah merah-merah seperti mawar. Ya. Sepertinya mawar. Sekejap ya. Saya cuba tengok sekejap jumpa kita. Sekejap kerana ada yang terlupa tu. Terlupa tu. Tak ada lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik. Jadi sepertinya mawar. Kalau orang tadi dia sebut tentang tembaga. Yang syuwazum min nar, cairan tembaga daripada api. Maknanya dia masih lagi ada kaitan ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Orang percaya tembaga, percaya besi, percaya emas ni, dia akan tengok warna pelbagai. Dan mereka tahu warna ni emas tengah gini. Kalau warna putih gini, perak tengah gini. Kalau dia dah mula kuning,
perak ni nak jadi masuk fasa begini. Betul tak orang-orang percaya api? Betul. Jadi dia kata, waktu kita nak cari tembaga, emas ke perak apa, dia mengalami fasa-fasa warna. Fasa warna. Warna paling panas sekali. Mana dia? Kadihan tu lah. Merah seperti mawar tu. Tuan, sekarang balik tengok YouTube. Tengok Quran sebut, tengok terus bukti dia. Buka YouTube, cuba tengok. Orang tempur besi. Dia ada waktunya kuning. Dia ada waktu putih. Dia ada waktu merah. Saya tengok merah dia. Minggu depan kita kuliah, beritahu saya. Merah dia macam apa? Macam bunga mawar. Warna merah. Tengok YouTube sekarang ya. Tengok. Bukan sekarang, jangan tertukar tu. Saya kata sekarang. Jadi, ya Allah, kayanya Tuhan. Dan benarnya Quran tu. Benar Quran. Adalah tafsir kata seperti keldai warna merah. Keldai merah ni keldai hak penyakit tak berguna lah. Ini nak gambarkan teruknya dalam neraka tu. Tapi jangan lupa sekarang tengok YouTube. Tempur besi. Hak waktu warna merah. Merah warna apa? Merah dia tu. Jangan ambil depan putih, kuning, merah. Hak yang paling ujung hitam. Tu waktu orang tempur besi. Merah tu merah apa? Merah mawar. Kadih. Maknanya paling panas. Bila hitam tu dia dah jadi habis-habis. Hitam gelap. Tapi kemuncak paling atas. Merah. Baik. Dengar ayat tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang Tuhan tak kamu dustakan ada tak? Tak ada. Ya. Kemudian kita tadabbur lagi tu. Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Ayat 39. Apa makna di situ kita tengok? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Kenapa dia sebut waktu itu tidak ditanya tentang dosanya? Kenapa? Patut. Hari kiamat ni orang tanya dosa. Betul tak? Contohnya. Nak tanya macam mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Tuhan tak tanya dah. Tuhan tutup mulut. Tuhan tanya tangan. Tangan bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Kaki bercakap. Itu maksud dia. Dan kedua juga tak ditanya ni sebab apa? Hari ni hari keputusan. Tak ada lagi soal jawab. Itu maksud dia. Ada hadis panjang situ tapi saya nak rekahkan. Kita tak ada. Jadi pada hari yang tidak ditanya Tuhan tentang hari tentang dosa kamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi lah nikmat Tuhan yang tak kamu dustakan tu. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Makna dua golongan ni dikenal pada hari kiamat melalui wajah mereka. Ayat Quran sebutkan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Quran sebut tu nampak jelas pada wajah mereka kesan-kesan sujud. Ayat Quran dan surah Rahman ni yu'raful mujrimuna bisimahum juga. Muka mereka dikenal dengan sebab dosa. Dan ayat Quran tadi min atharis sujud, wajah mereka simahum, wajah mereka dikenal dengan sebab ibadat mereka, antaranya memperbanyakkan sujud, sembahyanglah sini. Ini taat tunduk pada Allah. Jadi kalimah simahum ni ada dalam banyak ayat Quran. Antara dua tempat tadi. Yu'raful mujrimun, dikenal akannya orang yang berdosa tadi itu dengan tanda dia, ya, dosa-dosa dia tu. Maka orang berdosa ni tetap masuk neraka. Bila nak capak neraka, Tuhan cerita fayukhadhu bin nawasi. Ini kita panggil nawas. Nawas ni hubung-hubung. Kita panggil hubung-hubung. Hubung-hubung ni melambangkan cerdik. Dan nak jadi tak cerdik pun hubung-hubung juga. Lepas tu dia panggil Abu Nawas. Bapak cerdik, hubung-hubung. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Maka dalam hadis sahih ada cerita,
Allah campak manusia dalam neraka ni dengan cara macam mana? Dicerita dalam hadis, cara detail. Malaikat ambil, pegang hubung-hubung dia, pegang hubung-hubung, pegang jinjit, campak. Kenapa dia pegang hubung-hubung? Nak menunjukkan hina. Satu benda kalau kita jinjit, hina. Satu benda kalau kita junjung dia, mulia. Ini balaghah dalam nas Al-Quran ni. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, maka dicampak mereka ni di dalam api neraka. Kadang-kadang dia pegang nawas hubung, kadang-kadang aqdam kaki, pegang kaki capok, pegang kepala jinjit capok. Menunjukkan apa dia? Hina. Pegang kaki. Kita kalau eret kaki orang, hilang aib dia, hilang hormat dia, hilang, timbul aib dia. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Tak ada. Kita perhabis ayat kita tu. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa bainaha min an. Inilah neraka yang selalu kamu tak percaya. Bukan tak percaya, mulut dia percaya, tapi perbuatan dia yang membuat maksiat menunjukkan dia ambil ringan. Ambil ringan pada agama ni dia kira berdusta. Ambil ringan tu sudah dia anggap berdusta. Sebab ni soal hidup mati awak di akhirat yang kekal. Maka ambil ringan. Semayang lebih kurang. Bayar zakat, ikut dia nak bayar, kira lebih kurang. Ni dianggapnya dahaka. Yukhadhu bin nawasi wal aqdam yu'raful yatufu hadhihi jahannamul lati kuntum tu'ad hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam yang kamu selalu ambil ringan tu. Hari ni jumpalah. Ya. Yatufuna baina ha wa baina hamimin an. Dalam neraka ni disebut dalam ayat ni ada dua benda. Pertama, yatuf bainaha wa baina hamimin an. Mereka ni ahli neraka ni dahlah panah. Keliling pula diseliputi oleh hamimin. Hamim ni air yang mendidih. Kita ni dak kalau duduk dekat periuk panah pun bulan puasa ni nak berjual ni. Nak berjual ayam percik ke, nak berjual nasi dagang ke, duduklah tepi periuk, berpeluh kita. Tu tepi. Kalau kita duduk tengah-tengah, keliling kita semua sekali, bainaha, keliling kita. Macam kena panggang lah kita. Ini pula dikelilingi air mendidih. Air bukan habis masak, tengah masak sokmo. Tengah masak sokmo. Mendidih sokmo-sokmo. Hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Jawabnya, tak ada. Tamatlah sudah ibu bapa sekalian. Kita habis sampai ayat 45. Saya nak buka soalan dalam 4 minit ni. Ada soalan ke tak tu? Kita ada 4 minit ni kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya nak minta izin berhenti awal. Nak minta izin berhenti awal. Kalau tak ada, kalau ada tak apa. Kalau ada soalan. Silakan. Ya, silakan. Ya, saya jauh-jauh dengar tu. Silakan tu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai headphone tadi tak dengar pun. Ya, baik. Baik. Tadi kat dalam ayat berapa tu Ustaz beritahu yang manusia yang berdosa tu kalau dia melintas Siratal Mustaqim, api neraka tu dia ada lidah kan? Lidahnya. Ya. Lidah. Tapi dalam ayat 41 tu malaikat pula yang ragut. Mencampak. Campak. Ya. So macam ada dua ayat kat situ. Ustaz terangkan. Dua keadaan. Baik. Pertama gini, kita kena tahu. Kedua-dua ni ada lafaznya dalam hadis sahih. Maknanya cara manusia dicampak dalam neraka pelbagai cara. Ada dipegang ubun, ada dipegang kaki. Ada yang jatuh tergelincir ketika dalam titian, ketika meniti. Dan ada waktunya neraka memegang mereka, tarik masuk ke dalam. Maknanya cara azab neraka ni terlalu azab, bukan satu cara saja.
Seperti kita kata kalau orang buat zalim pada satu orang. Hak ni dia tikam, hak ni dia semelih, hak ni. Itu maksud dia. Maknanya pelbagai caranya azab dalam neraka tu digambarkan dalam hadis sahih ini seperti mereka ditangkap oleh lidah-lidah api. Kerana neraka ni hidup sifat dia. Antaranya disebut dalam Quran dalam suratul Furqan. Neraka ni punya hidup. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha. Ayat Quran tu. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka nampak ahli neraka yang akan dicampur ke dalamnya sekejap lagi, neraka mula jadi marah. Tak dekat lagi. Tengok dari jauh. Idza ra'atuhum min makanin ba'id. Bila neraka tengok penghuninya yang belum masuk lagi, tapi sekejap lagi kena campur, tengok dari jauh lagi. Taghayyudan wa zafir. Sami'u laha. Kedengaran daripada neraka tadi, taghayyudan wa zafira, bunyi mengaung-ngaung. Seolah-olah bunyi nak marahnya neraka pada ahli neraka yang nak masuk kejap lagi. Ya. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira wa idza ulqu minha makanan ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Maka mereka pun campur dalam neraka. Meraung-raunglah mereka sedangkan lubang neraka itu sempit tapi ramai disumbat ke dalamnya. Muqarranina da'u hunalika thubura. Mereka pun menjerit minta kurang, tolong kurang. Kurang, sakit sangat ni. Maka Allah jawab. Muqarranina da'u hunalika thubura. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wada'u thuburan kathira. Jangan kamu minta kurang tapi minta banyak lagi. Hari ni minta kurang memang tak akan kurang. Banyak boleh. Ni Allah hina orang dalam neraka. Jadi sabit dengan ni ada dicampur dalam neraka dengan ramah-ramah sehingga sempit. Ada sabit dengan nas tadi dijilat oleh hujung api neraka, dibawa tarik masuk dalam. Ada lagi dalam tafsir tadi berdasarkan ayat Quran, tapi kita tafsir ayat tu apa dia? Bin nawasi, ubung-ubung, wal aqdam, kaki dicampur dalam. Itulah jawapan dia ke pelbagai yang azabnya. Bagaimana manusia tu dicampur dalam neraka. Saya jawab ringkas itu ya. Okey, baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan tu kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Jangan usul siapa ada juga. Tak ada, sudahlah. Saya tanya saja tu. Nampaknya macam tak ada dah Ustaz Leo. Kalau tak ada, moleklah kita berhenti Ustaz ni. Panjang umur kita bertemu lagi. Oh ya, baik. Ada satu soalan Ustaz ni melalui chat kita ya. Waalaikumsalam. Boleh ke nak bayangkan cairan tembaga itu seperti cairan lava gunung berapi? Apa pun kita bayang tak akan sama, tak tercapai. Apa yang ada atas dunia ni hanyalah Allah, gambaran, bayang-bayang saja. Apa yang ada pada neraka, bayang-bayang saja. Maknanya kalau kita bayangkan dengan kita tahu ni bayang saja. Api dapur tu pun ya, terkena minyak goreng ikan ya, panahnya Ustaz. Ini kan pula lava gunung berapi. Ini kan pula neraka yang tak ada banding atas dunia. Betul lah tu. Betul lah tu. Yang kita hendak daripada tadabbur satu je. Makin takut pada Allah SWT. Panjang umur, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa sekalian, saya lupa nak